Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, Alhamdulillah kita berjumpa di petang Jumaat yang barakah ini, insyaAllah ya. So, seperti biasa, saya masih berseorangan hari ini. Belum lagi ada partner nak host majlis hari ini. Jadi, sesiapa yang berminat nak host rancangan ini, bolehlah hubungi kami ya, insyaAllah. Okey, so hari ini 30 hari bulan Oktober, hujung bulan dah. So semalam kita menyambut Maulidur Rasul dan Alhamdulillah ramai yang dapat bercuti. Hari ini 13 hari bulan Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dan insyaAllah seperti biasa pada hari ini saya akan berkongsi satu lagi topik yang biasanya dialami oleh semua syarikat-syarikat yang beroperasi ya. Alright, apakah topik yang saya akan bincangkan pada hari ini iaitu macam mana nak sustain prestasi syarikat ya. So sebelum kita bermula mungkin kita cari sedikit definisi apa itu maksudnya sustain. Sustain dari segi bahasa bermaksud apa yang kita panggil sebagai mengekalkan mengekalkan ataupun mempertahankan performance syarikat ataupun prestasi syarikat, ataupun setengah orang menggunakan istilah mampan. Ramai ahli-ahli politik kita menggunakan perkataan ekonomi yang mampan, pembangunan yang mampan ya. Ataupun boleh kita gunakan perkataan lestari, iaitu pembangunan yang lestari, ekonomi yang lestari dan sebagainya. Semua itu adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk melambangkan bahawa prestasi syarikat ataupun sesuatu yang kita lakukan itu sentiasa berkekalan dan sentiasa dapat mengekalkan prestasi yang ada. So itu dari segi bahasa. Apa pula dari segi bisnes? Dari segi bisnes maksudnya ia adalah kemampuan untuk mengekalkan prestasi dalam apa jua pun situasi. Maknanya kemampuan dalam mengekalkan prestasi dalam apa jua pun situasi pada tahap yang mantap ataupun pada tahap yang mampan. Ya, so itu adalah definisi daripada segi bisnes, iaitu definisi yang saya terjemahkan daripada pengalaman yang telah pun kita lalui selama ini ya. Jadi di situlah pentingnya sesebuah syarikat untuk terus dapat mengekalkan prestasi, di mana ianya amat penting untuk company punya survival dari segi operasi dan sebagainya. Dan perlu kita imbas kembali, selalu saya perkatakan ya, kenapa mempertahankan prestasi ini ataupun kenapa sustaining the company ini penting ya. Statistik syarikat menunjukkan lebih kurang 30% company sahaja ya yang stay aktif selepas 5 tahun. Jadi yang mana yang ke mana perginya yang 70%? Sudah tentu antara satu sebabnya mungkin company ini sudah tidak aktif lagi kerana menghadapi masalah, tidak boleh sustain the performance dan sebagainya, ataupun mungkin company ini sudah ditutup dan sebagainya. Jadi di situlah maknanya maintaining ataupun sustaining the company performance itu amat penting ya, untuk company punya survival ya, daripada setahun hinggalah kepada 5 tahun, kepada 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Dan kalau kita lihat peristiwa COVID-19 baru-baru ini ya, banyak company baru ya, especially yang baru berumur 1 tahun hingga 5 tahun umpamanya, hanya 50% sahaja yang dapat membayar gaji pekerja dalam masa 1 bulan atau 2 bulan sekiranya company terpaksa membayar gaji dengan memberi cuti ya, ataupun even membayar gaji separuh untuk cuti ya. So kat sini menunjukkan bahawa company survival bergantung bagaimana sebuah syarikat itu dapat sustain the performance ataupun prestasi syarikat itu. Jadi ada soalan lagi. Kat sini saya listkan beberapa soalan yang selalu diutarakan oleh ramai orang, terutamanya kepada pengendali-pengendali syarikat. Soalan yang kedua, apakah senario syarikat yang tidak sustain prestasi mereka? Maknanya
apakah keadaan yang boleh kita lihat ya kepada company-company yang tak boleh nak sustain prestasi ini ya. Dua senario yang dapat saya gambarkan dekat sini ialah di mana prestasi syarikat itu begitu yo-yo. Yo-yo tu adalah satu permainan, iaitu satu persembahan ataupun performance yang turun naik ya. Terutamanya dari segi keuntungan lah. Terutamanya dari segi keuntungan yang menyebabkan yang boleh menyebabkan kesan yang begitu besar sekali kepada prestasi ataupun operasi syarikat ya. Dan yang paling menyedihkan keadaan di mana company itu sendiri tidak tahu apakah punca-punca sebenar dan bagaimana nak memastikan company itu berada pada landasan yang betul. So itu adalah senario yang pertama ya. Senario yang kedua pula adalah di mana company tidak mempunyai handle, tidak mempunyai apa yang kita panggil sebagai button ataupun key button yang mereka boleh gunakan untuk mengawal prestasi mereka yang sentiasa turun naik. Maknanya mereka belum menjumpai apakah cara untuk mengawal prestasi yang sentiasa turun naik ya. Dan itu adalah dua senario utama yang dapat kita lihat kepada company-company yang beroperasi sehingga ke setakat ini ya. Kemudian soalan yang juga yang selalu diutarakan adalah yang ini sudah tentu clear apakah kesan syarikat yang tidak boleh sustain ataupun yang tidak boleh mempertahankan prestasi syarikat. Sudah tentu untuk company yang tidak boleh maintain atau tak boleh sustain prestasi syarikat, mereka tidak akan memenuhi objektif penubuhan syarikat ya. Maknanya bila mereka tidak dapat memenuhi objektif penubuhan syarikat, dia akan mempunyai satu risiko di mana ia boleh menyebabkan penutupan syarikat, kerana jika tidak membuat penutupan, kemungkinan ia akan menjadi keadaan yang lebih teruk lagi. Dan sudah tentu ini adalah satu sebab kenapa banyak company tidak aktif ya. Dan seperti yang kita tahu dalam statistik yang selalu saya kongsikan, lebih kurang hanya 15% sahaja ya, 15% sahaja company yang hanya dapat return on investment selepas 3 tahun ya. Maknanya bagaimana dengan 85% lagi company yang beroperasi ya. Sudah tentu mereka tidak berada di dalam kategori mempunyai atau mendapatkan return on investment selepas 3 tahun. So itu adalah kesan syarikat yang tidak dapat apa yang kita panggil sebagai sustain ataupun tidak dapat mengekalkan prestasi syarikat pada tahap yang diperlukan. Jadi soalan dia kat sini, kenapa perlu sustain prestasi syarikat? Kenapa kita perlu sustain ya? Kenapa kita perlu sustain? Kerana kita mahukan company kita ini berdaya saing, betul kan? Sebab company kita ni beroperasi di dalam satu environment, di dalam satu environment di mana ekonominya yang sentiasa berubah-ubah. Ada keadaan pusingan ekonomi yang baik, ada keadaan pusingan ekonomi yang tidak baik. Itu dari segi ekonomi. Dan juga dari segi pasaran produk kita sendiri ya. Sebab produk kita mempunyai pesaing kita masing-masing, dan produk kita juga mempunyai tahap kekuatan masing-masing. Maka di sinilah di mana jika kita boleh sustain prestasi syarikat, bermakna sudah tentu kita dapat mengekalkan prestasi company untuk sentiasa berdaya saing dan untuk memastikan bahawa ia boleh beroperasi dalam apa jua situasi pun. Maknanya even dalam masa COVID-19 ini, maknanya company masih boleh bertahan ya. Boleh bertahan untuk beroperasi dan sebagainya. Dan ini akan mengurangkan risiko untuk company mengambil tindakan yang drastik seperti memberhentikan operasi syarikat dan sebagainya. Dan begitulah betapa pentingnya sebuah syarikat itu perlu untuk maintain ataupun sustain performance syarikatnya. Okey. So boleh saya rasa semua boleh faham ya kenapa kita perlu untuk sustain ataupun maintain atau mengekalkan prestasi syarikat. Okay, the next phase ataupun perkongsian yang kita akan kongsikan selepas ini adalah bagaimana kan. So kita dah tahu bahawa untuk mengekalkan prestasi adalah suatu yang penting ataupun suatu yang mesti
Jadi bagaimanakah kita untuk mengekalkan prestasi syarikat atau bagaimana kita nak sustain performance of the company, ya. So ada dua cara utama, iaitu ataupun ada dua sebab utama ataupun ada dua requirement yang perlu kita ada supaya kita dapat mempertahankan prestasi syarikat. Yang pertama, kita mesti ada keperluan ataupun syarat-syarat yang mesti ada di dalam company kita. Okay. So nanti kita akan huraikan apakah keperluan ataupun syarat-syarat yang mesti ada untuk company kita stay current, maknanya boleh maintain prestasi ataupun maintain ataupun sustain prestasi syarikatnya. Dan yang kedua adalah untuk company itu melaksanakan the key success factor ataupun ciri-ciri kejayaan sesebuah syarikat, ya. Terutamanya dari segi untuk mempertahankan prestasi syarikat. So yang pertamanya adalah dari segi mempunyai syarat-syarat yang wajib ataupun basic requirement, syarat-syarat asas untuk sebuah company untuk mempertahankan prestasi syarikat. Dan yang keduanya adalah untuk company itu sendiri menjalankan ciri-ciri kejayaan sebuah syarikat untuk maintain ataupun untuk sustain the performance of the syarikat. Okey. Dan untuk yang soalan yang pertama, untuk yang requirement yang pertama tadi, iaitu apakah keperluan yang mesti ada. Okey, untuk keperluan yang mesti ada, kita lihat dari sudut yang pertamanya, dari sudut business system. Ya. Sebenarnya kat sini yang pertama, adakah kita mempunyai business system yang mantap, ya. So di sini ada keperluan. Bila kita berbicara mengenai business system, kita akan associatekan business system ini dengan quality management system. Maknanya company yang sudah mempunyai quality management system sudah tentu ia dapat menguasai ataupun dapat manage ataupun dapat menguruskan prestasi syarikat dengan lebih baik. Di sini ada dua keperluan business system, iaitu keperluan company itu sendiri dan keperluan tenaga kerja, ya. So untuk keperluan company itu sendiri, apa yang perlu sekali mesti mempunyai governance system, ya. Governance di sini adalah polisi dan prosedur yang company sediakan yang mesti dilaksanakan, yang mesti dipatuhi, yang mesti dituruti oleh company agar company berada dalam landasan yang betul dari segi integritinya, dari segi hala tujunya dan sebagainya. Jadi governance adalah satu keperluan yang penting dalam business system. Yang keduanya adalah dari segi assurance. Bila kita bercakap mengenai assurance ini, bermaksud company ini sudah mempunyai pun quality management system, quality assurance system, di mana sudah tentu company ini mempunyai check and balance bila execute sesuatu aktiviti business ataupun suatu aktiviti projek. Umpamanya jika sekiranya kita membuat satu company yang membuat project management, sudah tentu kita akan mempunyai kita punya guidelines kita mempunyai check sheet dan checklist kita untuk memastikan bahawa semua requirement telah pun kita ikuti, telah pun kita tepati agar kualiti yang kita kehendaki boleh meet client ataupun project requirement. So kat situ assurance amat penting untuk sebuah company, ya. Kerana umpamanya untuk projek, bila kita mempunyai assurance yang mantap, maka projek kita ataupun aktiviti kita akan menepati masa kita, akan menepati kualiti kita dan juga akan menepati bajet kita, ya. So yang ketiga adalah dari segi operation management, ya. Dari segi operation management, di mana seperti yang kita tahu dalam operation management itu mempunyai semua aspek-aspek seperti marketing, promosi, marketing dan promotion, seperti finance dan account, seperti resource management, seperti capability management dan sebagainya. Dan banyak lagi lah yang di dalam operation management ini yang perlu ada kerana dengan operation management adalah company akan dapat dikendalikan dengan begitu lancar dan baik sekali. Dan yang keempat atau last but not least dalam aspek keperluan untuk business system ini adalah dari segi change management.
maknanya pengurusan perubahan, ya. Bilakah kita memerlukan change management ini? Change management ini kita perlu ada setiap masa kerana company boleh menghadapi situasi di mana kita memerlukan perubahan, ya. Perubahan dari segi struktur organisasi, perubahan dari segi business strategi, perubahan dari segi resource management dan sebagainya. Jadi kat situlah company perlu bersedia untuk melakukan change management. Saya bagi contoh sekiranya company berada di satu persimpangan, sama ada nak meneruskan bisnes yang dilakukan sekarang ini, yang didapati mungkin sudah tidak begitu lukratif ataupun sudah tidak begitu memberi keuntungan yang diharap-harapkan. Jadi dekat sinilah mungkin kita mengadakan satu due diligence yang boleh kita buat untuk menentukan sama ada change management perlu dilakukan, ya, iaitu penambahbaikan dan perubahan sekali harum, ya. So di situlah business system amat penting, iaitu satu keperluan untuk company di mana ia perlu ada untuk setiap company supaya company akan stay relevant untuk jangka masa yang panjang, ya. So apakah pula keperluan untuk staff ataupun untuk tenaga kerja, ya? Untuk tenaga kerja sudah tentu nombor satu sekali yang diperlukan adalah dari segi kepimpinan, ya, dari segi leadership. Jadi kepimpinan ini sudah tentu melalui top management hinggalah kepada working level. Kerana apa yang kita mahu adalah leadership culture, budaya kepimpinan di mana sekiranya kita ramai mempunyai leaders di dalam organisasi, dalam setiap level, bukan hanya di dalam top management level tapi di semua level, maka persekitaran ataupun environment pekerjaan itu akan begitu kondusif, ya, akan begitu sesuai untuk semua orang bekerja di dalam organisasi yang seperti itu. Dan di situlah di mana kita dapat lihat the behavior ataupun perangai yang kita lihat begitu proaktif, ya, begitu positif dan begitu kreatif, ya. Sekiranya environment yang ada itu begitu negatif, ya, maka ia tidak begitu kondusif atau menggalakkan satu keadaan di mana staff dapat bekerja dengan lebih positif, proaktif dan kreatif. Begitulah leadership amat penting, perlu untuk di setiap level, di mana di peringkat permulaan ia mungkin sebagai suatu disiplin yang diwajibkan, tetapi sekiranya kita lakukan setiap masa sehinggalah ia dapat dipraktikkan dengan sepenuhnya, maka insya-Allah ia akan menjadi satu budaya company. Keperluan yang kedua dari sudut tenaga kerja adalah dari segi mindset. Mindset pekerja itu sendiri, ya. Kebanyakan company yang mempunyai cara iaitu mempunyai operasi yang kita kenali sebagai high performance organisation, mereka sentiasa menggalakkan tenaga kerja mereka untuk mempunyai superior performance mindset. Superior performance mindset di sini bermaksud bahawa mereka mempunyai satu mindset untuk sentiasa membuat yang lebih baik daripada yang telah ditetapkan ataupun yang telah dikehendaki. Maknanya exceed the requirement. Kalau kita mempunyai KPI umpamanya, kita tidak hanya mengejar the base target saja, tapi kita mengejar kepada stretch target, di mana kita boleh mendapatkan satu keputusan ataupun hasil yang jauh lebih baik, yang mana akan menyebabkan satu impact yang besar kepada company, ya. So begitulah bagaimana superior performance mindset amat diperlukan oleh semua tenaga kerja agar dia dapat menghasilkan satu result yang extraordinary dan bolehlah company itu nanti tergolong dalam golongan yang mempunyai high performance culture, ya. Dan yang ketiga adalah dari segi capability ataupun kompetensi. Sudah tentu kita memerlukan skill set untuk job requirement, job function masing-masing, dan di sinilah di mana company perlu sebagai first step, mereka harus mempunyai job function ataupun job responsibility ataupun job metric agar ia dapat kita berikan ataupun dapat kita share kepada
tenaga kerja kita agar mereka tahu apakah tanggungjawab utama yang mereka harus lakukan bila mereka bekerja, ya. So di sinilah penting untuk company menentukan apakah skill set ataupun apa yang kita panggil sebagai kemahiran tertentu yang diperlukan untuk sesuatu job function. Umpamanya company yang mempunyai servis sebagai suatu bisnes, tersudah tentu mereka memerlukan suatu specialization ataupun suatu specialist di certain area. Umpamanya jika company itu adalah training dan consultancy company, sudah tentu mereka memerlukan specialist ataupun mereka yang mahir, ya, di dalam suatu bidang yang mana mereka dapat mengendalikan training dan juga development kepada company-company yang lain, ya. Dan itu adalah keperluan dari segi bisnes untuk business system, ya. Yang kedua dari segi bisnes, yang keduanya adalah dari segi mempunyai strategic direction, ya. Itu adalah keperluan yang kedua untuk company. Keperluan ataupun asas yang perlu untuk company mengekalkan prestasi, iaitu mempunyai strategic direction yang begitu mantap ataupun mampan, ya, yang begitu mantap ataupun mampan untuk dipraktikkan, ya, di seluruh syarikat, ya. So, apakah itu strategic direction? Telah pun saya perkongsikan banyak sebelum ini. Tetapi untuk saya repeat, mungkin bolehlah saya jelaskan satu persatu. Yang pertamanya, company yang mempunyai strategic direction mestilah mempunyai hala tuju yang jelas ataupun mempunyai company statement yang jelas, ya. Maknanya visi mereka mesti jelas, objektif mesti jelas, dan juga value statement ataupun nilai tambah syarikat mesti dapat dihuraikan dengan tepat, ya. Kemungkinan untuk kali pertama ia tidak begitu tepat, tapi setelah kita lakukan dari masa ke semasa, insya-Allah company statement, apa yang saya panggil sebagai company statement ini akan menjadi lebih padu dan padat, yang reflect ataupun yang melambangkan apa hala tuju company untuk sesebuah syarikat. So itu adalah yang pertama. Yang keduanya, sesebuah syarikat itu mesti mengetahui kerana mereka di dalam pasaran, di dalam satu ekonomi yang begitu robust, mereka harus tahu, ya, apakah kekuatan syarikat itu. Ramai company kadang-kadang mereka tidak define betul-betul ataupun tidak mengetahui dengan betul apakah kekuatan syarikat sebenarnya. Apakah kelemahan syarikat? Apakah peluang yang ada di luar sana yang company ataupun syarikat boleh ambil? Dan juga apakah ancaman yang akan mereka hadapi, yang boleh mereka hadapi daripada luar sana? Jadi kat sini sekiranya company masih belum mempunyai apa yang kita panggil sebagai SWOT, kalau dari segi mudahnya mungkin belum mempunyai SWOT analysis, maka bolehlah membuat SWOT analysis, kerana di sini dapat membantu company untuk melakukan planning ataupun perancangan yang lebih rapi, bisnes model yang lebih tepat, kerana mereka telah pun mengetahui apakah peluang yang ada di luar sana, apakah ancaman yang ada di luar sana, di samping mengetahui sendiri apakah kekuatan yang ada dalam company dan kekurangan yang ada dalam company, ya. Yang ketiganya adalah sesuatu yang mungkin ramai tak perasan, bahawa bila kita ingin menjadi sebuah company yang berdaya saing, sebuah company yang tahan, dari segi apa pun ancaman, seperti dari segi kemelesetan ekonomi umpamanya, daripada pesaing produk dan servis kita umpamanya, maka sudah tentu kita akan lebih kreatif untuk menjadi pace setter, untuk menjadi peneraju, untuk menjadi leader, ya, di dalam sesuatu sektor. Bila kita mempunyai suatu inisiatif untuk sentiasa mendahului, untuk sentiasa menjadi yang terbaik, maka di situlah banyak company akan melakukan apa yang kita panggil sebagai mengambil risiko, ya. Sebab apa? Sebab apa pun bisnes yang kita lakukan mesti ada risiko.
Tanpa risiko sudah tentu dia bukanlah satu keadaan yang baik untuk company menjadi satu company peneraju utama. Jadi soalan di sini, bila kita mengambil risiko, apakah yang harus kita lakukan agar company kita ini tidak kecundang dengan risiko yang ada. Jadi di sinilah risk management ataupun pengurusan risiko ini amat penting, di mana kita kena menyediakan apakah dia penyelesaian ataupun mitigasi yang harus kita lakukan untuk handle ataupun untuk menghadapi risiko-risiko yang mungkin akan berlaku. Dan jika kita membuat risk management, ada daripada kita yang membuat risk assessment berdasarkan 3x3 metrik, ada yang membuat 5x5 metrik dan sebagainya. Tapi bolehlah saya simpulkan bahawa risiko ini ada risiko yang tinggi, ada risiko yang rendah dan ada risiko yang sederhana. Dan sudah tentu bila kita mempunyai pengurusan risiko yang mantap, maka sudah tentu walau apa pun yang berlaku di masa hadapan, kita sudah pun bersedia kerana kita sudah pun mempunyai mitigasi yang telah pun kita sediakan daripada peringkat awal. Dan company yang berjaya, yang selalu leading the pack adalah company yang selalu mengambil calculated risk ataupun risiko yang diuruskan dengan cara yang baik. Dan yang keempat adalah untuk company mempunyai journey map. Journey map di sini apakah plan ataupun apakah plan jangka panjang mereka. Umpamanya selalunya journey map ini kita boleh laksanakan atau kita buat untuk 5 tahun, dalam jangka masa 5 tahun. Maknanya apakah yang harus kita lakukan di tahun pertama. Umpamanya jika company kita baru, tahun pertama mungkin adalah tahun untuk kita establish the system, untuk kita establish the strategic direction, untuk kita menguatkan platform bisnes kita ataupun services yang telah pun kita pilih. Kemudian di tahun kedua kemungkinan kita akan kita fokus lebih kepada bagaimana kita nak memperkembangkan pasaran umpamanya. Dan di sinilah di mana kemungkinannya kita akan membesarkan pasaran kita dari segi regional area ataupun dari segi product ranges ataupun yang lain-lainnya. Dan mungkin di tahun ketiga dalam jenis kita mungkin kita fokus kepada bagaimana kita nak establish the strategic alliance, maknanya strategic partnership, supaya kita dapat lagi suatu keadaan di mana mungkin produk kita begitu kompetitif. Sebab dengan strategic alliance kita boleh mengurangkan kos operasi dan juga kita boleh membuat strategic alliance untuk melebarkan pasaran kita. Maknanya kita memberi satu harga yang begitu kompetitif, yang amat berpatutan, yang amat menarik, dan at the same time kita mendapat volume ataupun order yang banyak. Okey, dan tahun keempat mungkin kita ingin pergi kepada regional area, umpamanya di Brunei, di Singapura, di Thailand dan sebagainya. Dan mungkin di tahun yang kelima jenis kita adalah untuk fokus lebih kepada sistem kita, di mana kita memerlukan kekuatan yang mantap dari segi prestasi ataupun dari segi memantapkan prestasi syarikat. Dan lagi satu yang perlu dilakukan adalah untuk mempunyai annual business planning. Kalau sesiapa yang mengikuti saya punya talk last week, sudah tentu masih ingat lagi bahawa topik minggu lepas saya bercakap mengenai betapa pentingnya annual business planning untuk sebuah syarikat. Sekarang ni kuarter 4, iaitu bulan 10, 11 dan 12, maka saya menggalakkan company untuk membuat annual business planning dengan core people ataupun dengan core leaders syarikat masing-masing, kerana tanpa business planning ini maka company akan menghadapi satu keadaan di mana sukar untuk menguruskan operasi syarikat menepati hala tuju company.
Jadi sesiapa yang menghadapi masalah untuk mengadakan annual business planning, bolehlah menghubungi Entrepreneur atau menghubungi kami di Top Gun Consultancy untuk membantu untuk membuat annual business planning. Kami boleh membantu daripada pelbagai aspek seperti facilitation, development of the strategic planning activities dan sebagainya. Alright. So, apa yang penting sangat tentang annual business planning? Telah pun saya huraikan daripada minggu lepas. Di dalam annual business planning, aktiviti yang antara yang penting adalah untuk identify atau untuk menentukan apakah dia key planning untuk tahun hadapan. Umpamanya untuk tahun 2021, apakah key planning activity berdasarkan kekuatan syarikat, berdasarkan kepada kelemahan syarikat, berdasarkan kepada peluang yang ada di luar sana dan berdasarkan kepada ancaman yang ada, apakah key planning yang ingin kita lakukan di tahun hadapan. Dan sudah tentu key planning ini merangkumi business as usual, merangkumi sesuatu yang kita lakukan sebagai asas bisnes kita, dan juga key planning kita itu mengandungi sesuatu penambahbaikan, suatu improvement yang mungkin melampaui kebiasaan. Kerana apa? Kerana company untuk stay relevant ataupun untuk maju ke depan, mereka perlukan penambahbaikan. Di sinilah elemen penambahbaikan perlu ada. Dan key planning ini akhirnya nanti akan dikasketkan ataupun diperturunkan kepada department, kepada section, kepada unit dan sebagainya. Yang kedua adalah dari segi KPI, maknanya Key Performance Indicator. Ini amat penting kerana setiap company mesti mempunyai penanda aras. Tanpa penanda aras, sukar untuk company beroperasi kerana mereka tidak mempunyai satu penanda aras di mana mungkin sukar untuk menentukan apakah prestasi syarikat dalam sesuatu masa. So kat sinilah KPI syarikat akan kita tentukan. Selalunya kita akan buat KPI dashboard untuk company, di mana KPI ini mungkinnya adalah lagging KPI. Lagging KPI adalah satu KPI tentang hasil ataupun tentang result. Saya bagi contoh, apakah sales yang kita target, adakah base target kita 1 juta, stretch target kita 1.5 juta umpamanya. Apakah revenue kita, apakah revenue, iaitu apakah hasil yang kita collect daripada sale kita, adakah revenue kita umpamanya sebanyak RM600,000 dan stretch target kita umpamanya RM700,000, itu adalah lagging KPI. Begitu juga dengan profit, kita harus mempunyai penanda aras. Apakah profit kita umpamanya RM300,000, dan stretch target kita RM350,000 umpamanya, kita akan tentukan semasa kita mempunyai annual business dan planning. Dan juga beberapa penanda aras yang harus kita adakan sebagai suatu dashboard untuk kita top management syarikat ataupun pihak pengurusan syarikat dapat mengenal pasti performance mereka setiap masa. Maknanya bukanlah mereka melihat prestasi mereka towards the end of the year ataupun hampir kepada hujung tahun, tapi mereka dapat melihat daripada awal tahun lagi. So dan KPI ini harus di-cascade down ataupun diperturunkan supaya setiap department dapat menyokong. So setiap department, umpamanya department finance and account, marketing and sales, department project, department yang lain-lain umpamanya dapat membantu menyokong KPI yang telah pun ditentukan oleh pihak syarikat. Dan daripada department mereka akan perturunkan kepada section dan unit dan hinggalah kepada individual, supaya setiap seseorang itu mempunyai responsibility dan tanggungjawab untuk contribute kepada hasil yang telah pun ditetapkan oleh syarikat. Dan selalunya di peringkat individu, kebanyakan KPI adalah leading KPI. Leading KPI maknanya adalah KPI yang akan memberi hasil, maknanya aktiviti akan memberi hasil.
Kalau lagging KPI itu adalah hasil ataupun result di sini. So begitulah bagaimana dua area di mana company mempunyai dua keperluan, iaitu yang pertamanya dari segi business system, yang mana business system ini kita lihat dari sudut keperluan syarikat dan juga keperluan tenaga kerja, dan yang keduanya hanyalah mempunyai strategic direction yang mantap dan mampan agar ianya sebagai satu syarat utama untuk company itu dapat mengekalkan prestasi syarikat, ya. Okay, so ada soalan? Kalau ada soalan bolehlah utarakan di ruangan komen. InsyaAllah saya akan mungkin akan huraikan sedikit sebanyak sekiranya ada soalan. Okay, dan setakat ini saya rasa saya telah pun huraikan syarat ataupun keperluan utama untuk company sustain ataupun maintain the prestasi. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua, bagaimana nak sustain syarikat adalah soalannya adalah apakah key success factor. Maknanya sebab apa? Sebab keperluan yang kedua adalah untuk kita follow ataupun untuk kita menjalani apa yang kita panggil sebagai kunci-kunci kejayaan agar prestasi syarikat itu berkekalan, ya. So apakah kunci-kunci kejayaan untuk memastikan prestasi syarikat berkekalan? Seperti yang saya katakan tadi, tapi saya nak stresskan kembali bahawa strategic direction kita itu mesti mempunyai elemen penambahbaikan. Kerana apa? Kerana bila tidak mempunyai elemen penambahbaikan, maka company itu akan cepat untuk akan mudah untuk disaingi oleh orang lain. Maknanya untuk kita menjadi satu company yang pace setter, yang sentiasa ke depan, maknanya setiap KPI kita ada apa yang kita panggil sebagai business as usual, iaitu aktiviti ataupun planning syarikat yang biasa kita lakukan, dan kita juga mesti mempunyai aspek penambahbaikan ataupun improvement initiative. Malah setengah company mempunyai elemen innovation, di mana setiap tahun mereka memerlukan inovasi yang terbaru, ya, yang daripada syarikat, agar mereka dapat sentiasa ke depan. Mereka sentiasa tidak dapat disaingi, ya, oleh company-company lain. Jadi strategi inilah key success factor dia, iaitu maknanya strategic direction kita mesti mempunyai elemen penambahbaikan ataupun improvement. Dan penambahbaikan ni seperti yang saya ceritakan tadi, mestilah ada di dalam, reflected di dalam KPI kita, juga di dalam annual planning kita, dan juga di dalam business strategi kita. Dan business strategi kita itu mungkin merangkumi the business model kita, marketing model kita, pricing model kita dan sebagainya, ya. Semua itu berdasarkan kepada jenis operasi syarikat. Ada company yang beroperasi berdasarkan services ataupun perkhidmatan, ada company yang beroperasi berdasarkan produk, ya. Ada company yang berdasarkan trading dan sebagainya. Maknanya semuanya bergantung kepada jenis bisnes yang mereka lakukan, ya. Okey, yang kedua adalah untuk company, ya, bersedia mengadaptasi keadaan semasa dengan execute ataupun mengadakan change management bila perlu. Maknanya di sini company, ya, key success factor untuk company adalah sentiasa bersedia untuk melakukan perubahan. Itu dari segi mudahnya lah. Maknanya kerana apa? Kerana company akan menghadapi senario-senario yang kita tidak expect sama sekali. Seperti COVID-19, tidak sesiapa pun yang menduga, yang begitu mengesankan sekali. Saya masih ingat lagi di peringkat permulaan COVID-19, iaitu di hujung tahun lepas 2019 dan di awal tahun ini. Maknanya bukan setakat COVID-19, tapi harga minyak juga merudum begitu rendah sekali, sehingga dia menyebabkan banyak company terpaksa menutup operasi
dan terpaksa menghadapi satu situasi yang amat genting sekali ketika itu, ya. Dan di sinilah change management perlu kita lakukan, ya. Jika kita lihat change management ni perlu dilakukan bila company berada di persimpangan, umpamanya sama ada ingin meneruskan produk ataupun services yang mereka ada, ataupun mungkin mereka dalam satu keadaan di mana company ini tidak tidak mendapat keuntungan yang seperti yang diharapkan. Sentiasa orang kata dalam keadaan hidup segan mati tak mahu. Ini juga satu keadaan di mana yang boleh menyebabkan kita untuk trigger change management ini. Dan banyak lagi senario-senario yang perlu kita lakukan. Umpamanya sekiranya company itu acquire company atau membeli syarikat yang lain untuk menjadi satu conglomerate ataupun untuk menjadi satu corporate company yang besar, di mana perlu untuk kita adunkan sistem dan culture, ya. Dan di sinilah change management akan memainkan peranan, ya. Okey. Yang ketiga, iaitu yang penting yang telah pun saya huraikan pada minggu lepas, kunci-kunci kejayaan, salah satu kunci kejayaan adalah untuk melaksanakan performance management review setiap bulan, ya. Performance management review ini walaupun ia remeh, kadang-kadang kita merasakan tidak perlu kerana kita tidak tahu, tapi sebenarnya dengan mengadakan performance management review ini, maka ketua syarikat dan juga core leaders ataupun core people dalam organisasi dapat melihat kemajuan company, melihat daripada KPI mereka, melihat daripada status planning mereka, melihat daripada risiko pengurusan mereka dan sebagainya. Maka di sini mereka dapat deliberate, mereka dapat membincangkan dengan lebih detail sama ada mereka berpuas hati dan ingin mengekalkan keadaan seperti itu, atau mereka dalam keadaan yang mereka perlu backup ataupun mereka perlu memperbaiki cara mereka bekerja ataupun memperbaiki aspek-aspek yang perlu mereka perbaiki, kemungkinannya dari segi marketing ataupun dari segi execution of the project ataupun apa pun aspek, dan baru-baru ini saya dapat satu consultancy di mana saya melihat company ini menghadapi masalah dari segi cash flow management, dan bila kita melihat the underlying root cause adalah dari segi collection, maknanya collection tak mantap. Kalau kita lihat dari segi simptomnya banyak, umpamanya company itu mungkin kita lihat tidak dapat untuk actually membeli ataupun membuat purchasing all the equipments and tools untuk melaksanakan projek-projek di masa akan datang. Itu simptom dia. Dan juga umpamanya kita lihat company tak dapat nak grow untuk melaksanakan business area yang lain, ya. Tapi sebenarnya isu utama ataupun pain point company itu adalah mereka tidak dapat membuat collection yang mantap, dan di situlah revenue tidak dapat menepati apa yang company mahukan, ya. So begitulah performance management itu amat penting, ya, untuk dilaksanakan. Company boleh melakukan performance management review ini di dalam monthly meeting mereka, ya, di dalam monthly meeting mereka, di mana setiap department dan section ataupun unit perlu mengadakan performance management masing-masing. Kerana di sini bila kita cascade KPI umpamanya, KPI kita cascade dan kita turunkan hinggalah ke peringkat yang paling bawah, di mana sesebuah company yang berjaya selalunya mereka mempunyai satu senario di mana semua staff rasa bertanggungjawab untuk membantu company menepati penanda aras yang ada atau menepati KPI yang ada. Dan kita boleh lihat keadaan ini di mana setiap staff merasakan mereka memberi impact kepada company. Mereka dapat memberi impact kepada company dan memberi kepuasan kepada mereka, kerana mereka juga di dalam performance based organisation ini mereka akan dapat pulangan dari segi bonus, kenaikan pangkat dan sebagainya. Dan begitulah pentingnya performance management review setiap bulan. Jadi untuk saya rangkumkan sekali lagi, soalan yang paling penting untuk petang ini adalah bagaimana nak sustain prestasi syarikat
Yang pertamanya kita mesti mempunyai keperluan atau syarat-syarat yang utama, di mana keperluan dan syarat-syarat utama itu adalah dari segi business system, yang mana ia amat diperlukan untuk company syarikat itu sendiri, dan keperluan untuk tenaga kerja, ya. Dan aspek yang kedua dari segi keperluan dan juga dari segi syarat utama ini adalah dari segi strategic direction. Maknanya company mesti mempunyai strategic direction yang mampan, yang mantap, ya. Dan yang kedua, elemen yang kedua yang saya huraikan untuk sustain the performance adalah untuk melaksanakan kunci-kunci kejayaan. Kunci-kunci kejayaan sebuah syarikat yang dah sustain performance mereka, iaitu seperti yang saya huraikan tadi, mempunyai strategic direction, yang mempunyai penambahbaikan, mempunyai change management yang ready dan untuk dilaksanakan, dan begitu juga untuk melaksanakan performance management review setiap bulan. Bercakap mengenai performance review management ni, ramai yang mengatakan bahawa ia sesuatu yang remeh, especially untuk company kecil. Bagi saya, walaupun company kecil, mereka mesti mempunyai satu masa yang ditetapkan untuk sit down atau untuk melihat apakah prestasi company bersama dengan staff yang mereka ada. Katalah company itu mempunyai 5 orang, maka mereka duduk dengan 5 orang staff agar sama-sama dapat berfikir walaupun itu bukan bidang mereka, ya. Bila perkara ini dapat dilaksanakan, insya-Allah ia akan menjadi satu budaya, ya, satu budaya kepada company itu untuk menjadi akhirnya nanti sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi yang mempunyai budaya, ya, yang mempunyai budaya untuk sentiasa di depan, ya, untuk menjadi pace setter, untuk bukan hanya menjadi follower tapi menjadi pace setter. Okey. Dan ada soalan-soalan juga yang related kepada sustaining the performance ini adalah mengenai keperluan dan syarat kejayaan, ya. Kerana mereka mengatakan bahawa keperluan dan syarat kejayaan ini adalah sesuatu yang remeh untuk mereka lakukan, apatah lagi untuk sesuatu company yang baru. Jadi bagaimanakah, soalannya bagaimanakah kami dapat melakukannya, dapat melakukan syarat-syarat yang telah saya outlinekan tadi, dan juga bagaimana nak melakukan kunci-kunci kejayaan tadi, ya. Sebenarnya tahap apa pun company kita, yang paling penting adalah 3 perkara. Sama ada kita mahu ataupun tidak, ada 3 perkara utama di sini, iaitu pertamanya adalah disiplin. Sekiranya kita berdisiplin dari segi operasi kita, iaitu kita follow sistem, business system kita yang ada, dan sekiranya kita mempunyai budaya yang mantap, maknanya mindset kita ke arah membina budaya company, di mana kita dapat corakkan budaya company, insya-Allah company itu akan berjaya. Dan of course, ciri yang ketiga adalah sistem. Maknanya di sini kita perlukan disiplin, kita perlukan budaya, dan kita perlukan sistem. Ketiga-tiga inilah kita perlukan untuk kita gandingkan bersama untuk menjadi sebuah company yang mantap. Of course, untuk company yang kecil, kita harus develop sedikit demi sedikit, sebab minggu ini saya berjumpa dengan seorang founder dan juga ketua syarikat yang mengatakan bahawa beliau mendapat advice ataupun nasihat daripada penasihat-penasihat beliau ataupun rakan-rakan beliau yang mengatakan tidak perlu, tak perlu untuk establish all the system, tidak perlu all this consultation, daripada pihak-pihak yang tertentu. Sebenarnya ini adalah satu idea yang salah. Sebab apa? Sebab sistem perlu kita bina daripada mula, ya. Sebab banyak company mula menyesal bila mereka tidak memulakan sistem pembinaan sistem mereka daripada peringkat awal, ya. Dari peringkat awal inilah kita establish kita punya sistem kita, daripada polisi kita, daripada prosedur kita, daripada guideline kita, dan juga daripada work instruction kita, untuk menjadi apa yang kita panggil sebagai quality management system kita ataupun piramid kita, ya. Dan sudah tentu sekiranya kita mempunyai
quality management system yang kita bina daripada sehari ke sehari. InsyaAllah sistem kita akan mantap, di mana sistem kita sentiasa kita adunkan, sentiasa kita penambahbaikkan kerana semua orang menggunakan sistem ini sebagai panduan dari segi menjalankan operasi syarikat. Yang kedua, untuk company-company ini tentulah mereka boleh lakukan secara berperingkat-peringkat kerana fokus mereka yang utama adalah untuk membuat bisnes. Actually, we are in the business to make money. We are in the business to make the profit. Sudah tentu aktiviti utama adalah bisnes. Tetapi perlu kita ingat bahawa kita perlu mempunyai sistem yang mantap, ya, dan hendaklah kita lakukannya secara berperingkat-peringkat dengan mempunyai planning kita, dengan mempunyai key activity kita setiap bulan, setiap minggu dan setiap hari, ya. Dan insya-Allah jika kita disiplin enough sehingga menjadi budaya kita, kita akan mempunyai satu sistem yang mantap di mana sama ada kita ada ataupun tidak, sama ada turnover dari segi resources ataupun tidak, insya-Allah company akan stay strong daripada sekarang hinggalah pada masa-masa yang akan datang. Bateri macam running low saja. Okey. Jadi begitulah perkongsian yang saya nak berkongsi yang hari ini, yang saya rasa adalah penting, ya, untuk semua syarikat memastikan bahawa company atau syarikat mereka berdaya saing, ya, dan dapat sustain ataupun dapat sustain prestasi syarikat dari masa ke semasa. Jadi begitulah perkongsian daripada saya, dan sesiapa yang ingin mendapatkan bantuan terutamanya dari segi annual business planning dan sebagainya, bolehlah menghubungi I think di screen Facebook live kita ada tertera di situ nomor number ataupun phone number Top Gun Consultancy ataupun Emprono untuk membantu syarikat dalam apa jua pun, ya. So kita mempunyai pelbagai services. Umpamanya kita boleh membantu company, umpamanya dalam fourth quarter ini membantu company untuk membuat annual business planning dan budgeting sekali, di mana sekiranya company itu tak ada strategic planning pun kita boleh membantu untuk memasukkan elemen strategic planning di dalam annual business planning. Itu satu daripada servis yang kita lakukan. Yang kedua, kita boleh membuat business consultancy, di mana ada company yang mempunyai masalah, mereka mempunyai cabaran, mereka mempunyai isu. Di situlah kami akan membantu untuk mencari pain point kepada company, dan kami akan provide solutioning ataupun kita panggil sebagai penyelesaian. Tapi sebelum solutioning, kita akan membuat assessment, kemudian penyelesaian, kemudian kami akan membuat organizational improvement ataupun penambahbaikan daripada solutioning yang kami usulkan tadi. Dan seterusnya, fasa yang keempat, kami akan membantu dari segi sustaining the performance of company. Di sinilah kami akan membantu dari segi bagaimana kita monitor the performance of the company dengan menggunakan metodologi dan juga menggunakan tools kami dari segi assurance, dari segi performance monitoring dan sebagainya, ya. Dan kami juga menyediakan coaching dan juga training yang merangkumi aspek hardware dan software. Bila kita cakap mengenai hardware, sudah tentu cover topik-topik seperti apa tu yang kita panggil sebagai digital marketing. Kita juga ada mempunyai basic ataupun fundamental of entrepreneurship, juga training-training yang lain, ya. Ada lebih kurang 17 hingga 20 modul yang ada. Begitu juga dengan dari segi softwarenya, di mana kita mempunyai training dan coaching untuk modul-modul seperti leadership, mindset, capability dan sebagainya. Dan juga kami sedia membantu untuk talent sourcing dan sebagainya, dan bolehlah rujuk kepada Emprono ataupun Top Gun Consultancy. So jika tidak ada soalan, saya akhiri perkongsian saya pada petang Jumaat yang mulia ini. Semoga kita semua mendapat rahmah dan barakah, dan insya-Allah saya doakan agar kita semua, company kita semua
akan sentiasa progress, akan sentiasa grow, kerana itulah yang kita mahu. Kita mahu company kita ini sentiasa progress, sentiasa grow, dan insya-Allah dengan cara kita memberi balik kepada masyarakat, dengan cara kita mempunyai compassion, insya-Allah company kita akan dilapangkan rezeki dan diberkati dari segi operasi. Dan sebelum saya akhiri, ingin saya katakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan yang ini, yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Sekian dari saya, MSSM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.